Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis melarang pelaksanaan sebarang bentuk aktiviti berunsurkan kempen politik di masjid dan surau di negeri Perlis sepanjang pilihan raya umum ke-15 PRU15. Bagaimanapun jelas pengarahnya, Najmuddin Abdul Karim, calon atau wakil calon dibenarkan hadir ke masjid dan surau untuk tujuan beribadah. Katanya lagi, pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis boleh mengenakan tindakan undang-undang terhadap calon atau wakil calon yang melanggar arahan berkenaan. Kedutaan Palestin di Kuala Lumpur menjelaskan bahawa usaha untuk membina semula klinik Arimal di Gaza masih berjalan menggunakan hasil sumbangan $1 juta oleh pihak kerajaan Malaysia pada tahun lepas. Dana tersebut telah didepositkan dengan Kementerian Kewangan Palestin. Duta Besar Palestin ke Malaysia, Walid Abu Ali berkata demikian bagi menjelaskan laporan berita bahawa Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM yang meminta pihak berkuasa Palestin membuat penjelasan mengenai kegagalan projek pembinaan semula kemudahan kesihatan di Gaza yang musnah dalam serangan rejim Zionis Israel pada bulan Mei 2021. Akhir sekali, suspek yang menyerang jemaah di 2 buah masjid Christchurch, New Zealand pada tahun 2019 telah mengemukakan rayuan terhadap sabitan dan hukuman penjara seumur hidup. Brenton Tarrant membunuh 51 orang pada 15 Mac 2019 di bandar terbesar di South Island, kini menjalani hukuman penjara seumur hidup tanpa parol atas tuduhan membunuh, cubaan membunuh dan keganasan. Sementara itu, jurucakap Mahkamah Rayuan memaklumkan bahawa rayuan tersebut difalkan pada Khamis dan mahkamah belum menetapkan tarikh untuk mendengar rayuan tersebut. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12 tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 29 Ogos dalam tahun 2012, program bersama Asnaf Ibnu Sabil telah dirasmikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Haidi bin Sulaiman, Ketua Penolong Setiausaha Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Perak di Kompleks Islam Darul Rizwan Ipoh Perak. Program anjuran Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Perak ini bertujuan untuk merapatkan lagi hubungan silaturahim antara penerima bantuan dengan pihak Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Perak. Matlamat utama penganjuran program ini adalah untuk memberi pendedahan kepada para pelajar yang akan melanjutkan pelajaran ke luar negara tentang prosedur dan proses yang terlibat sepanjang perjalanan mereka. Selain itu, pelajar yang telah menamatkan pengajian di luar negara juga diberi peluang untuk bersama-sama membantu memberi penerangan dan berkongsi pengalaman kepada pelajar baharu. Pada majlis berkenaan juga turut disampaikan replika cek bantuan sebanyak RM260,657 kepada pelajar Asnaf Ibnu Sabil yang bakal melanjutkan pengajian ke luar negara. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Orang awam dinasihatkan untuk sentiasa merujuk portal www.met.gov.my, media sosial Met Malaysia dan memuat turun aplikasi MyCuaca bagi mendapatkan maklumat cuaca yang terkini dan sahih. Pesanan khidmat awam ini dibawakan untuk anda oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KCOM.
Ayo sertai kuis longgar bahasa bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2022 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pemanggil bertuah menerusi slot aspirasi 10.1 setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 November 2022 dan rebut peluang menangi voucher buku Dewan Bahasa dan Pustaka bernilai RM200. Anda hanya perlu kenal pasti perkataan yang terkini bagi menggambarkan maksud yang sama dengan perkataan arkaik yang diberikan oleh penyampai. Menarik kan? Apa lagi? Jangan lepaskan peluang sertai kuis selongkar bahasa hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih rakan pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia untuk Aspirasi 10.1 edisi Rabu yang positif hari ini bertemakan saya Nur Hayati Paradi untuk tanggal 9 November 2022 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1444 Hijrah. Semoga sentiasa dalam kebaikan, keberkatan Allah Subhanahu taala untuk semua sahabat pendengar Radio IKIM. Terima kasih juga nak ucapkan pada rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi. Kita ada Luqman dan juga Sufian, juga tak ketinggalan kepada penerbit mereka Haji Faiz Haji Osman yang telah pun bersama dengan anda untuk 4 jam mewarnakan pagi Rabu anda. Semoga sentiasa dikurniakan kebaikan setiap apa yang mereka kongsikan, memberi manfaat dan kebaikan untuk kita semua dalam menjalani kehidupan, insya-Allah. Untuk bersama dengan Yati, jam pertama tak lain tak bukan hari Rabu kita bakal bersama menerusi rancangan Kelvin bertanya. Kita ada Kelvin yang akan tanyakan soalan dan kita ada Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan, Dr. HD, untuk menjawabkan soalan daripada Kelvin tersebut, insya-Allah. Moga-moga apa jua yang ditanyakan itu memberikan kita satu jalan baru juga untuk kita faham dan tahu tentang agama, dan kita boleh membantu kita untuk memahamkan orang lain tentang agama Islam, insya-Allah. Jadinya untuk anda rakan pendengar, ikuti perkongsiannya nanti secara langsung juga kami bawakan kepada anda di YouTube channel IKIM dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Di FB IKIM juga kami ada kongsikan secara live nanti. Jadinya ikuti perkongsiannya, tekan butang share untuk kita sama-sama menjadi ejen penyebar ilmu. Saat ini jom kita nak dengarkan lagu inspirasi pertama kita. Kita ada Imam Muda Nazrul featuring Syedi Khairan menerusi Sembunyi Lara, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi.
yang tiada terang. Bermula di bulan Oktober, hinggalah purnama berganti rupa dan warna. Kau sembunyi segala larang di balik senyuman, walau hakikatnya kau sedang derita. Oh wiraku, kau tinggalkan kenangan yang indah, pergimu bersama kalimah yang mulia. Semoga bertemu di syurga, meneguk rahmatnya. Oh wiraku, kaulah permata ayah dan ibu, terbayang wajahmu yang jernih mendamaikan, menitis air mata ini, menahan rindu. Kau sembunyi segala lara di balik senyuman, walau hakikatnya kau sedang derita. Oh wiraku, kau tinggalkan kenangan yang indah, pergimu bersama kalimah yang mulia. Semoga bertemu di syurga, menegur rahmatnya. Wiraku, kaulah permata ayah dan ibu, terbayang wajahmu yang jernih mendamaikan, menitis air mata ini, menahan rindu. Menahan rindu. Bangah, Abah, Umi, Kak Long, adik-adik semua rindu sangat kat Bangah. Tunggu Abah ya. Tunggu Umi, Kak Long, adik-adik semua. Kita jumpa kat syurga, insya-Allah. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan pertama hari Rabu. Tak lain tak bukan kita bersama menerusi rancangan Kelvin bertanya untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Masya Allah kita bersama dengan tak lain tak bukan. Kita ada Kelvin nanti akan tanyakan soalan dan kita pun juga bersama dengan tetamu kita yang akan menjawabkan soalan daripada Kelvin. Kita ada yang berusaha yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Hadi Muhammad Hadi Zahalan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, terima kasih banyak doktor kerana sudi untuk bersama dengan kami kali ini. Kali ini jelas nampak doktor. Jadi untuk anda rakan pendengar nak tengok jelas ke tak jelas, anda pergi ke FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM. Di situ kita juga bersiaran secara langsung. Alhamdulillah. Dan hari ini doktor kita nak bersama dengan Kelvin. Sebelum doktor nak bersama dengan doktor, kita ikuti terlebih dahulu soalan daripada Kelvin. Boleh doktor? Boleh insyaAllah. Okay, silakan Kelvin, apa soalan hari ini?
Hi Kelvin, good morning. Hi DJ Yati, good morning and thank you for having me. So juga sebab minta maaf lah tak dapat nak live secara bersua muka dengan Dr. Isham, so saya kirim salam di sini juga. Okey, hari ni ada soalan yang secara general saya fikir sebab dalam sekolah tu saya masa kat sekolah saya ingat bila orang kawan-kawan nampak cicak kan, dia kata kena bunuh dia, tapi kadang-kadang kita dapat ekor dia je kan. Tapi kenapa cicak tu tidak bagus? Adakah dalam konteks Islam dia memang tak bagus ke, ataupun dia sebab kalau kita bunuh satu haiwan memang tak baik lah atau mungkin berdosa kan, tapi kenapa dengan cicak tu? Betul. Doktor, saya bila sebut tentang cicak ni macam geli-geleman doktor. Tapi kita kena raikan soalan daripada Kelvin. Sebab Kelvin nak tahu kenapa cicak. Dulu masa kecil-kecil selalu jugalah kan lastik cicak dan sebagainya kan. Kenapa cicak? Kenapa bunuh cicak dan sebagainya? Doktor, awalan ini sedikitkan mukadimah dan juga terus menjawab soalan daripada Kelvin. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur. Alhamdulillah kerana Allah berikan kepada kita kesempatan, Allah berikan kepada kita nikmat. Yang mana pada pagi tadi Ustaz tulis, kalau sekiranya kita tidur tanpa ubat, kemudian kita bangkit tanpa ada rasa sakit, kemudian kita boleh berjalan tanpa ada bantuan, kemudian kita boleh makan apa sahaja yang kita mahukan, maka ucaplah Alhamdulillah. Sebab nikmat Allah bagi ni cukup banyak, sama ada kita rasa ataupun tidak. Jadi terima kasih kepada DJ Yati yang sentiasa ceria di studio, kepada sahabat-sahabat khususnya mereka yang usaha untuk memberi input terbaik di IKIL, kru-kru di IKIL, dan salam sayang juga kepada Kelvin, semoga sentiasa sihat, rajin-rajinlah nanti datang live untuk bersama. Kemudian begitu juga dengan sahabat-sahabat pendengar setia Radio IKIL, setialah dengan Radio IKIL kerana informasi Islamik yang sentiasa menjanjikan kelainan yang memberikan orang kata impak ilmu kepada diri kita insya-Allah. Jadi bila Kelvin tanya mengenai tentang cicak, kan cicak, dan DJ Yati pun kata takut cicak. Saya rasa jarang kot orang yang tak takut cicak. Tapi yang lagi takut lipas. Sebab lipas ni dia terbang. Jadi kita hari ni nak bicara tentang cicak, bukan lipas. Dan ada juga orang-orang lama dulu kan, Kelvin, DJ Yati, sahabat-sahabat pendengar, Ustaz duk baca, kadang-kadang duk dengar juga. Bila orang-orang tua-tua dahulu lah, veteran-veteran tua-tua dahulu, bila dia cakap, tiba-tiba ada bunyi cicak. Dia kata nampak cicak pun mengiyakan dengan apa yang aku cakap. Bersetuju. Bersetuju dengan apa yang dia cakap kan. Jadi macam seakan mereka ni faham bahasa cicak kan. Dia bunyi. Kadang-kadang ada juga kita tengah doa, tengah semayang. Bila kita tengah doa, setiap kali kita doa, dia bunyi, cicak tu bunyi. Kan? Jadi kita rasa, macam cicak ni mengaminkan pula doa kita ni. Jadi sebenarnya benda-benda ni ada dalam kalangan masyarakat kita yang sebut tentang apa yang dilakukan cicak. Cumanya, adakah Islam ni membenarkan untuk membunuh cicak? Yang ni satu soalan sebenarnya kita kena cakna dan kita kena tahu. Betul ke dapat ganjaran bunuh cicak, dan bagaimana cara nak bunuh cicak, ataupun boleh ataupun tidak kita nak membunuh cicak? Ni soalan-soalan yang bukan sahaja kepada mereka yang tidak memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka yang Islam juga kadang-kadang tertanya soalan-soalan yang sama. Jadi sahabat-sahabat pendengar Radio IKIL, pertamanya kita kena faham bahawa di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah menulis, Allah telah menyuruh, memberikan kepada kita ini, iaitu telah memerintahkan ihsan ini berbuat baik kepada semua benda, termasuklah haiwan, walaupun haiwan ini tak berakal, kan? Termasuklah kepada apa sahaja benda yang hidup, maka kita kena berbuat ihsan.
Maknanya bukan saja dengan manusia, tetapi kita kena berbuat baik dengan makhluk, terutamanya haiwan. Baik, bila kita sebut tentang haiwan ini juga, kita kena tahu ada di dalam sebuah hadis Nabi SAW Kelvin, yang mana kita faham bahawa Islam ni juga ada beberapa haiwan yang dikategorikan sebagai najis berat. Dikategorikan sebagai najis berat. Maknanya kalau kita pegang haiwan ini, maka kita kena samaklah, kita kena basuh dengan air tanah, kan, dengan air yang biasa sebanyak 7 kali. Baik, itu dalam bab pembersihan. Tetapi di sana ada terdapat dalam sebuah hadis Nabi SAW, ada seorang lelaki, dia terlalu haus. Kemudian dia pergi satu tempat, di sana ada satu telaga, dia masuk dalam telaga tu, dia minum, kemudian dia keluar. Ada beberapa riwayat, tetapi Ustaz nak cerita riwayat yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim. Bila dia keluar, dia nampak seekor anjing yang sedang haus, yang telah mengeluarkan lidah. Jadi bila dia tengok, rasa kesian anjing ni. Dia tahu seperti mana dia haus, dia juga nak berikan anjing itu minum. Dia turun balik dekat dalam telaga itu, dia keluar, dia berikan anjing itu minum. Maka kata Nabi SAW bahawa Allah mengampuni dosa dia. Kemudian sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa inna lana fi hadhihi al-baha'im la ajran, faqala fi kulli kabidin ratbatin ajr. Dalam hadis Nabi SAW, sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah kita ni dapat pahala jika kita menyayangi haiwan? Ni asas dia. Kalau kita sayang haiwan ni dapat pahala tak? Mungkin DJ Yati, saya tak tahulah, kat rumah mungkin bela kucing ke. Kan ada kucing kat rumah. Saya ada suka gelai dia je dulu tu. Jadi itu haiwan juga kan. Jadi ada orang yang dia suka haiwan-haiwan, kan, eksotik dan sebagainya lah. Kata Nabi SAW, sekiranya kamu menyayangi haiwan ini, sahabat tanya, kalau sayang haiwan ni dapat tak pahala? Maka kata Nabi, menyayangi setiap makhluk yang hidup adalah mendapat pahala dan ganjaran di sisi Allah. Nampak? Itu indahnya Islam. Sebab tu Islam dia beri garis panduan. Apa yang boleh, apa yang tak boleh, Kelvin. Persoalan dia, kenapa kita perlu bunuh cicak? Dan boleh ataupun tidak kita kena bunuh cicak? Baik, kembali kepada soalan Kelvin tadi. Maka kita kena tahu bahawa tabiat cicak ni dulu. Sebelum Ustaz nak sebut tentang hadis Nabi, sebut tentang cara bagaimana, kita sebut tabiat cicak. Kalau Kelvin perasan, cicak ni kadang-kadang dia jadi satu benda yang merimaskan kita. Yalah, dengan najisnya, kan, hitam putih. Dan tahu ataupun tidak, kita sebenarnya saluran keluar najis cicak ni, ni bukan Ustaz buat kaji, cuma Ustaz membaca. Saluran keluar najis ini antara depan dan belakang ni tak seperti kita. Kalau belakang tu kita berat, kan, yang depan tu ringan, kan, sikit, kan, jalan depan dan belakang. Tetapi cicak ni dia ada satu saluran. Sebab tu warna najis dia hitam putih. Hitam dan putih. Jadi betul tak betul tu kena tanya pakar lah. Tapi ini kajian yang Ustaz baca. Dan tahu ataupun tidak, kita sebenarnya cicak ni boleh memberikan kemudaratan, keburukan kepada manusia. Dan perangai cicak ni jenis perangai cicak. Kita tak geng dengan cicak, tapi perangai cicak ni bila kita perhatikan, kita tengok dia ni kadang-kadang dia suka buang najis di tempat makan. Dia suka pergi kat makanan kita, dia buang najis. Kalau kita makan boleh memudaratkan kita. Nampak? Saya tengok DJ Yati dah geli geleman dah. Kejap lagi silat-silat dia tak makan tengah hari. Jadi itu sebab Islam orang kata nak menghilangkan kemudaratan itu ataupun nak buang kemudaratan itu. Maka sebab itulah Islam meminta untuk membunuh cicak. Sebab dia duduk dalam rumah kita, dia perangai cicak ni satu lagi perangai. Kalau dia tak boleh pergi ke atas makanan kita, dia akan buang najis tu berhampiran dengan tempat makanan. Jadi ini yang disebutkan oleh orang kata mereka-mereka yang buat kajian mengenai tabiat buruk cicak ni. Dia merata-rata dan dia boleh menyebabkan penyakit. Sebab tu dalam Islam ada beberapa haiwan yang sebagai kita kategorikan sebagai haiwan perosak dan dibenarkan untuk membunuhnya. Baik, di sana terdapat dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya,
Kata Nabi SAW, Kelvin, kadang-kadang kita fikir logik, ada binatang yang bila memudaratkan kita, takkan kita nak pelihara dia? Kan? Takkan kita nak bermanja-manja dengan dia? Contohlah, kalau kita tahu harimau tu bahaya, takkan kita nak bela depan rumah kita? Macam dah jadi kucing. Sekali dengap kita, hilang nyawa kita. Jadi, ada perkara-perkara kan, Kelvin? Sahabat-sahabat pendengar, kata Nabi, khamsun fawasikun yuqtalna fil haram al-fa'ratu wal-aqrabu wal-udayyah wal-ghurab wal-kalb al-aqur. Kata Nabi SAW, ada 5 binatang yang boleh dibunuh. Boleh dibunuh, iaitu tikus. Sebab tikus ni kalau kita tengok, memanglah tikus ni ada jenis. Kan? Yang hamster ni jenis juga, tetapi dia nampak macam bersih sikit lah. Ni tikus-tikus yang memang jenis tikus yang kotor. Kan? Dia sekarang ni ada penyakit, kita sebut penyakit kencing tikus. Kan kencing tikus ni bahaya. Yang lagi bahaya, kencing manusia. Manusia tu kena kencing. Kena tipu dengan orang. Jadi, tu selingan je lah. Jadi, kencing tikus ni bahaya. Kita pun rasa ada yang sampai mati. Nampak tak? Sebab itu tujuannya Nabi SAW minta supaya dibunuh. Dan orang kata dihapuskan tempat tikus. Dan tikus ni kalau dia beranak, dia tak beranak seekor. Dia tak macam manusia. Seorang-seorang. Kalau kembar pun, Alhamdulillah syukur. Ni dia beranak sekali beranak. Banyak dia beranak. Kan 6-7 ekor dan dia beranak dalam keadaan cepat. Sebab itulah kalau tidak dihapuskan maka dia akan merosakkan persekitaran dan dia makan benda-benda makanan kita dan sebagainya. Jadi yang kedua, kalajengking yang membahayakan. Kadang-kadang dia masuk dalam rumah kita, dia boleh membahayakan nyawa. Kemudian burung helang yang disebutkan yang boleh membahayakan, burung gagak dan anjing gila ataupun ganas. Ini benda-benda yang dibenarkan sekiranya kata ulama dia memudarat. Tapi kalau saja-saja kita pergi jumpa, kan, dia kalajengking ni duduk di hutan, dia tak kacau kita. Kita saja kita jumpa, kita pergi bunuh. Waktu itu tak dibenarkan. Sebab tu kena faham teks hadis ni betul-betul. Sekiranya dia masuk, dia ganggu tempat kita, dia ni, maka dibenarkan untuk bunuh. Cuma kalau saja-saja kita tengok dia dekat hutan ataupun dia tengah terbang, kan, kita saja-saja pergi bunuh dia, maka tak dibenarkan dalam hukum syarak. Maka ada tempat-tempat yang perlu dibunuh kerana memudaratkan kita, ada tempat-tempat yang kita kena biarkan untuk mereka hidup kerana mereka tidak mengganggu kita. Jadi kena faham betul-betul apa yang disebutkan oleh para alim ulama, Kelvin. Dan antara juga yang perlu dibunuh, Kelvin, iaitu cicak. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil wazagh wa sammahu waisiqan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari ni, sesungguhnya Nabi memerintahkan supaya membunuh cicak dan disebutkan sebagai waisiq, iaitu binatang kecil yang mendatangkan mudarat. Apa mudarat dia? Apa keburukan dia? Ustaz dah kongsikan tadi. Banyak sebenarnya kajian-kajian saintifik yang mengatakan cicak ni bahaya. Sebab tu kalau kita tengok cicak ni, kalau ada dekat dalam rumah kita, kita susahlah suka. Kalau kita pergi kadang-kadang dia boleh mengotorkan tempat, kemudian kena dekat pakaian kita, kat kaki kita, kemudian dekat makanan kita. Jadi sebab itulah dibenarkan untuk kita membunuh cicak. Dan ada satu riwayat dalam hadis Nabi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ni cerita zaman Nabi Ibrahim AS. Kelvin, waktu cerita Nabi Ibrahim ketika mana Namrud ni seorang raja yang sombong, dia bongkak, dia mengaku yang bahawa dia segala-galanya, dia bakar Nabi Ibrahim. Kan dalam kita ada para nabi, dia bakar Nabi Ibrahim. Pada ketika itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan supaya membunuh cicak, kata Nabi. Dan baginda bersabda, sesungguhnya cicak itu menyemarakkan api yang membakar Ibrahim. Ketika mana api itu sedang membakar, orang kata tengah membara, cicak ni dia pergi tiup, bagi api tu lagi orang kata lagi menyemarak, lagi orang kata lagi hebat. Jadi sebab itulah diminta untuk bunuh cicak. Cuma kita kena faham, dia beza antara manusia buat dengan binatang buat. Kadang-kadang kita kata, apa punya cicak tak bertanggungjawab. Kan contoh. Sebab kita kena faham, tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, cicak ni ataupun apa saja haiwan, mereka ni tak ditaklifkan.
tidak ada dosa dan pahala. Kita kena faham, dia tak macam manusia. Ni kadang-kadang kita tengok cicak ni dah macam kita tengok ialah, oh dia ni ada dosa dan pahala. Sebab itulah dia akan dicampakkan dalam api neraka. Tidak, sebab cicak ini, perbuatan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana kata para alim ulama. Maka pada waktu itu dia meniup api dan kerana disebabkan itulah disuruh untuk membunuhnya. Bukan saja disebabkan itu, tetapi disebabkan kemudaratan ataupun keburukan yang ada pada cicak itu. Cuma kita kena faham haiwan ini tidak ada taklif. Apa dia taklif, Kelvin? Maknanya tidak dibebani dengan sesuatu hukum. Contohnya kalau kita ni ada hukum wajib. Contoh wajib kita solat, wajib kita tunaikan zakat. Kalau tak buat, berdosa, Kelvin. Ada juga hukum yang haram. Sekiranya kita buat, maka kita berdosa. Contohnya Allah haramkan minum arak, Allah haramkan berzina, Allah haramkan kata ke orang, maki orang. Jadi kalau kita buat, berdosa. Jadi hukum dosa tak dosa ni pada manusia, bukan pada haiwan. Okey, jelas. Dan sahabat-sahabat pendengar, bila kita sebut juga mengenai tentang cicak ni, maka kita kena tahu bagaimana cara untuk membunuh cicak. Ada cara untuk nak membunuh cicak. Dia bukan kita pergi tangkap, goreng dia, ataupun kita kerat dia. Contoh kan, kerat 16. Tidak. Cicak ni ada dalam sebuah hadis Nabi SAW. Hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya. Kata Nabi SAW, man qatala wazaghan fi awwali darbatin kutibat lahu mi'ah hasanah wa fi tsaniyah duna zalika wa fi tsalitsah duna zalika. Kata Nabi, barang siapa yang membunuh cicak dengan satu pukulan, dia ambil getah tu, yang getah yang tebal tu, elastik, kan orang-orang kita dulu suka kan, saya pun dulu pernah juga main elastik ni. Kemudian ada yang main yang macam pistol peluru tu, kan, dia aim cicak, kau jaga, dia kata. Khususnya malam Jumaat lagi besarlah ganjaran dia. Jadi ramai orang dia memburu cicak. Sebab ganjaran yang Nabi sebut, barang siapa yang membunuh cicak dengan satu pukulan, satu kali pukul, mati terus. Sebab kita kena faham, Islam ni melarang kita menyeksa haiwan. Tak dibenarkan. Sebab itu kalau kita tengok ibadah korban yang kita lakukan, kan kita nak buat ibadah korban, nak makan daging tu, kita nak buat korban lembu ke kambing ke, kita kena melakukan kebaikan kepadanya. Tak boleh kita tembak dia, tak boleh kita sakiti dia, tak boleh kita seksa dia. Kita sembelih pun dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, dengan cara yang diajarkan dalam Islam. Sebab tu kata Nabi, barang siapa yang membunuh cicak dengan satu pukulan. Yang ni power. Dia sekali je dah lempar kasut ni, sekali kena terus mati. Maka ganjarannya 100 kebaikan. Akan diberikan 100. Dan sekiranya pada pukulan kedua tu, maka dia kurang daripada yang pertama. Jadi dia tak dapatlah 100 markah. Dia kurang. Yang ketiga, lagi kurang. Maka lagi kurang daripada yang kedua. Maknanya kalau kita bunuhnya berkali-kali ataupun kita bunuhnya bukan sekali pukulan, maka pahala kita berkurangan. Kalau sekali je pukul, ambil kasut tu, melekat kat dinding. Akan melekat kat dinding, mati terus. Innalillah. Jadi kita dapat 100 ganjaran. Sebab tu sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi disebabkan cicak ini haiwan perosak, maka kerana itulah kita kena usaha untuk membunuhnya supaya dia tidak memudaratkan kita. Ada juga DJ Yati Ustaz nak kongsikan juga, ada juga yang menyatakan, Ustaz, ada tak petua? Ada kadang-kadang orang nak tanya petua ni, petua untuk menghalau cicak. Dia tak petua bunuh tapi untuk dia halau. Dia halau dia kata, yalah saya nak bunuh ni jiwa saya Ustaz, saya nak bunuh nyamuk pun kesian. Jadi dia nak halau nyamuk. Tak apa, tak ada masalah. Jadi ada beberapa benda yang disebutkan, antaranya bawang putih. Sebab haiwan-haiwan ni dia tak suka bau-bauan. Jadi kita letakkan bawang putih ni cara orang kampung lah. Dia tak terlibat dengan hukum Islam ni. Ni cara orang-orang lama macam mana nak menghalau cicak dekat dalam rumah kita. Maka dia kata, kalau cicak tu selalu dekat dapur, maka letakkan beberapa buku bawang putih di dapur ataupun di bilik. Kerana aroma bawang putih. Sekarang ni senang, dia ada spray dah. Aroma serai lah, aroma macam-macam aroma lah. Kan jangan pergi letak minyak wangi kita pula.
Jadi kita ada serai ke apa, kita spray tempat-tempat yang kita rasakan, sebab kadang-kadang di sana tu ada banyak tahi cicak, najis-najis cicak ni, maka di situ kita tahu itu dia punya tempat, mungkin dia berkumpul ke, dia buat mesyuarat kat situ ke cicak tu. Jadi kita letak kat situ, maka mereka berpindahlah ke rumah jiran, mungkinlah kan. Jadi itu antaranya. Kemudian boleh juga guna kata mereka-mereka yang lama ni, kita kena bersihkan rumah kita daripada nyamuk, contohnya nyamuk ataupun semut, kerana ini adalah makanan cicak lah. Sebab tu kalau kita ni jenis pelihara nyamuk, cicak sukalah dia duduk dekat atas tu, dia makan nyamuk ataupun makan yang kelkatu yang ada kat atas. Jadi kita bersihkan rumah kita, selesai masalah. Boleh ataupun tidak bunuh cicak, maka jawapannya dibenarkan. Masya Allah, dia jelas tu kan. Harap Kelvin pun faham. Doktor dah kongsikan sebab kenapa boleh bunuh, kelebihan dia, jadi kaifiat macam nak bunuh pun doktor ajar. Masya Allah, terima kasih banyak doktor. Kita akan berhenti rehat seketika. Lepas ni ada lagi seekor lagi haiwan yang Kelvin nak tanya. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk rakan-rakan pendengar yang mengikuti perkongsian menarik pada hari ini, tekan butang share di FB IKIM FM supaya ramai lagi faham dan tahu tentang cicak ini, bagaimana sebenarnya pandangan Islam berkenaan dengan ini. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. والقريب من طيبة
dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita kembali bersiaran menerusi rancangan Kelvin bertanya. Soalan daripada Kelvin, jawapan daripada Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Alhamdulillah, terima kasih banyak doktor masih sudi bersama kami lagi. Kita sambung lagi perkongsian kita. Tapi Kelvin nak tanya soalan lain doktor. Tapi sebelum tu juga kita ada juga soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita ni. Ada juga testimoni petua yang doktor sebutkan tadi. Macam contohnya tentang bawang tu memang boleh dibunuh menggunakan bawang putih. Ramai rakan-rakan kita yang menjadi testimoninya doktor rupanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan ada yang tanya juga doktor, kalau kita boleh selitkan sikit doktor. Dia tanya kalau jenis cicak yang besar-besar tu doktor, macam tokek dan sebagainya, adakah sama juga cara kita mana kita boleh bunuh dan cara pembunuhan sama doktor? Perbahasan sebenarnya ulama membahaskan adakah semua jenis kategori cicak ni sama, maka sudah pasti cicak ni ada kategori-kategorinya lah. Sampaikan sebenarnya ada yang mengatakan cicak ni dia berasal daripada yang besar sikit, dia kata biawak. Wallahu alam lah, itu kena tanya ilmu pakar yang memang zoologi kan orang panggil apa. Jadi kena tanya pakar lah, sebab kalau ustaz jadi pakar tu hebat sangat lah, semua benda kita tahu kan. Jadi wallahu alam. Cuma yang memudaratkan rumah, yang confirmnya adalah yang memudaratkan yang berada di dalam rumah kita, maka itulah yang perlu kita tegakkan. Cuma yang lain-lain tu jenis-jenis nama juga cicak, ada jenis-jenis cicak tu juga yang tidak memudaratkan kita, maka waktu itu kita tak perlulah usik. Seperti mana yang awal-awal ustaz sebutkan tadi, sekiranya dia tidak memudaratkan kita, tidak membahayakan kita, maka waktu itu kita biarkannya mereka. Ya, kita nak ke soalan seterusnya. Kelvin, silakan. So nak tanya pula, dah cakap tentang cicak, kita masuk tentang laba-laba pula. Kenapa dalam konteks Islam juga laba-laba adalah peneman ataupun orang kata baik dengan Nabi? Boleh tak explainkan? Tapi kenapa tidak haiwan-haiwan yang lain? Mungkin saya silap kot, tapi ya saya tak tahu. Sebab ni general kan, kawan kata spider tu bagus kan. Tapi sebenarnya betul ke tidak? Dia macam betul ke tidak, tapi doktor ada penerangan jelas rasanya. Silakan doktor. Baik, sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, Kelvin yang bertanya, Masya Allah, hari ini kita bercerita tentang haiwan. Kita tengok, kejap lagi jangan ditanya tentang rimau, tentang monyet. Jadi Alhamdulillah. Soalan yang bagus Kelvin. Kita ni dalam orang kata yalah bercakap ni bergurau kan Kelvin kan, supaya kita ada kemesraan bersama insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya bila kita sebut laba-laba ni dalam bahasa Inggerisnya spider lah. Dalam bahasa Inggeris spider. Dan memang kita memang cukup suka, budak-budak cukup suka spider, iaitu Spiderman. Dia memang minat lah Spiderman ni, iaitu benda yang manusia yang dilakonkan kan. Kita nampak animasi dia kuat dan sebagainya, kena gigit. Sebab tu kadang-kadang ada sampai orang gigitlah saya spider, tolonglah gigit saya nak jadi Spiderman, boleh naik atas dinding. Sebenarnya itu di luar daripada konteks akal. Betul lah. Jadi sebab tu kita jangan bagi tangan kita supaya mana-mana spider gigit. Kita takkan jadi Spiderman. Boleh silat-silat hari bulan, boleh jadi arwah. Jadi boleh ke alam barzah terus. Sebab ada jenis spider ni yang bahaya. Cuma soalan Kelvin ni sangat menarik sebenarnya. Apabila ditanya betul ke spider ni jadi kawan karib Nabi SAW ataupun rapat dengan Nabi. Sebenarnya seperti yang kita buat dalam mukadimah awal-awal Kelvin tadi, sahabat-sahabat pendengar, haiwan-haiwan ini sebenarnya semuanya dikasihi oleh baginda Rasulullah dan mengasihi baginda Rasulullah. Ada cerita unta yang mengadu kepada Nabi SAW. Ini Kelvin kena tengok satu cerita yang panjang, bagaimana seekor unta yang diletakkan beban yang sangat berat, kemudian dia berjumpa dengan Nabi, dia menangis di hadapan baginda Rasulullah seperti buat bayi yang menangis kerana tidak jumpa ibunya, mengadu kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi memerintahkan kepada Tuan untuk jangan menyiksa unta ini, diletakkan beban yang sangat berat di belakangnya. Baik, sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita nak cerita tentang apa kaitan sejarah laba-laba dengan Nabi, suka Ustaz nak memperkenalkan namanya laba-laba ni. Kerana kalau kita tak kenal, maka kita tak cinta laba-laba ni kan. Dalam bahasa Arab disebut Al-Ankabut. Cuma itu yang sinonim, kita kata Al-Ankabut Kelvin. Al-Ankabut ni laba-laba betina. Kan, laba-laba betina. Kalau laba-laba jantan ni dipanggil apa?
Al-Ankab. Al-Ankabu. Dia tak ada but tu, tak ada. Al-Ankabut tu labah-labah betina, Al-Ankab labah-labah jantan. Kan? Jadi kita dah tahu dalam bahasa Arab labah-labah jantan apa, labah betina. Dan yang menarik lagi, labah-labah ni ada dalam Al-Quran. Salah satu daripada 114 surah, Kelvin, dalam Quran ada 114 surah. Dalam salah satu surah dinamakan surah Al-Ankabut, iaitu surah labah-labah betina. Sebab apa? Sebab ada cerita yang menarik yang Allah nak gambarkan labah-labah ni dengan kehidupan manusia. Tapi sebelum menariknya, kita nak dengar apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Ustaz nak cerita tentang labah-labah ni dulu. Kan, labah-labah ni. Sebab dia fakta yang menarik. Tahu tak kita, labah-labah ni sebenarnya, kata mereka yang buat kajian, dia kata kalau tidak ada labah-labah, maka dia akan merosakkan dunia. Sebab labah-labah ni dia akan makan binatang-binatang yang ni kan, dia akan habiskan binatang, macam contohnya serangga-serangga perosak ni dia akan makan. Dia buat sarang, masuk perangkap dia akan makan. Jadi labah-labah ni juga diceritakan bahawa dia lebih halus daripada rambut manusia. Rambut, kita ambil rambut kita tengok halus dah kan? Kan? Dia lebih halus daripada 400 kali ganda. Lebih halus. Dan yang menariknya lagi, nak menyiapkan rumah labah-labah tu, kalau kita tengok nampak macam senang buat kan. Tidak ada seorang pun muhandis ataupun jurutera ataupun mereka yang pakar boleh buat rumah labah-labah. Rumah labah-labah ni dia memerlukan 400,000 yang macam orang kita panggil apa, dia punya macam, kalau bahasa Arab dia panggil khayt, tali itulah yang keluar daripada jalan belakang dia tu. Kerana yang keluar itu seperti sutera. Dia buat tu rumahnya subhanallah cantik, terletak elok. Kan? Itu yang disebutkan sebagai fakta mengenai tentang labah-labah. Dan kita kena tahu juga labah-labah ni dia mempunyai cerita-cerita yang diceritakan dalam Al-Quran seperti mana di dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Kelvin, dalam surah Al-Ankabut ayat 41, sahabat-sahabat pendengar, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita. Allah sebut, iaitu misal perbandingan orang-orang yang menjadikan benda-benda lain daripada Allah. Dia ambil selain daripada Allah. Dia sembah selain daripada Allah. Dia berpegang selain daripada Allah. Dia bergantung selain daripada Allah sebagai pelindung-pelindung yang diharapkan. Yang diharapkan boleh bagi bantuan kepada dia. Dia boleh berikan kekuatan kepadanya. Dia boleh berikan segala-gala apa yang dia minta. Allah gambarkan adalah seperti labah-labah yang membuat sarang untuk menjadi tempat pelindungannya. Padahal kata Allah, wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Kata Allah, sesungguhnya sarang yang paling reput ialah sarang labah-labah. Yang tak kukuh, yang tak kuat, sarang labah-labah. Kalaulah mereka orang-orang yang di kalangan orang yang berpengetahuan. Sebab tu kalau kita tengok, biasa tak DJ Yati dia selalu panjat gunung, bukit, Ustaz selalu tengok ni kan. Jadi dia mesti selalu jumpa sarang labah-labah. Jadi sarang labah-labah ni kalau kita tengok, dia senang kita musnahkan dia. Betul kan? Nak buat dia susah, senang kita musnah. Nak buat susah, nak musnah senang. Nak buat susah, nak hapuskan senang. Dan Allah gambarkan orang yang bergantung kepada selain Allah, begitulah perumpamaannya seperti rumah labah-labah yang tidak ada gunanya. Contohnya, kalau dimusnahkan, tidak boleh kita bergantung, tidak boleh kita sandarkan, tidak boleh kita jadikan apa-apa, maka itulah perbezaan orang yang bergantung dengan Allah yang maha hebat, Kelvin, yang maha esa, yang maha agung, dengan orang yang bergantung dengan benda-benda yang tidak ada kuasa. Sebab kalau kita hari ini bergantung dengan manusia, contoh seorang isteri bergantung sangat dengan suami dia, ataupun suami bergantung kepada isteri, dia kata abanglah segala-galanya, abanglah dunia akhirat. Betul lah kalau kita tengok daripada ni, cuma dia kata abang, tanpa abang saya ni mati, contoh.
maka kita kena tahu suaminya juga suatu hari akan mati. Kalau kita hari ini bersandar kepada pokok yang kita sandar itu akhirnya akan tumbang. Tembok, kalau kita tengok tembok sekuat mana tembok itu apabila ada gempa bumi akhirnya dia akan runtuh. Tapi kalau sekiranya kita bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, apa sahaja masalah yang kita hadapi sekarang ini, detik ini, ketika ini kita bergantung kepada Allah, maka Allah hayyun la yamut. Allah ni maha hidup dan tidak akan mati. Hebatnya Allah boleh menyelesaikan masalah kita dalam sekelip mata. Sebab tu mereka katakan kalau kita tengok labah-labah ni juga, dia bukan jenis ganggu manusia. Dia tidak ganggu manusia. Dan labah-labah ni dia ada perumpamaan suami isteri juga. Kalau kita lihat labah-labah ni, perangai labah-labah, apabila dia dah bersama labah-labah betina dengan labah-labah jantan, maka labah-labah betina ni akan makan jantan. Sebab tu jantan kena lari. Lepas dah bersama lagi. Jadi dalam perumahan rumah tangga dia tak boleh macam tu. Dalam Islam, perumahan dia mesti sayang menyayangi antara satu sama lain. Dan bukan itu saja. Yang menariknya DJ Yati, Kelvin dan sahabat-sahabat pendengar, yang lagi menarik, anak-anak yang dilahirkan itu kemudian dia akan memakan ibunya ataupun bapanya jika dia jumpa. Nampak? Itu rumah tangga yang hancur. Sebab tu kita rumah tangga menghormati, kasih sayang. Itulah keluarga sebenarnya. Perumpamaan seperti ini, kalau manusia ini berfikir dengan waras, sebab itulah kita tengok hebatnya Allah ciptakan Al-Ankabut untuk jadi panduan kehidupan kita dalam rumah tangga. Cuma soalan Kelvin, dia tak pergilah sampai rumah tangga sebab dia pun tak kahwin lagi. Jadi dia tanya kepada Ustaz, dia kata, Ustaz, ada tak cerita kenapa labah-labah ni dia dekat ataupun dia pernah dengar dia bersama dengan Rasulullah. Memang ada satu cerita dalam sirah yang dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, cuma hadis ni dikategorikan sebagai hadis lemah. Baik, apa hadisnya? Pada satu hari ketika mana Nabi nak berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah, pada waktu itu atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala, maka diperintahkan untuk keluar, maka keluarlah Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, iaitu dinamakan perjalanan hijrah. Pada waktu itu kaum musyrikin yang geram, yang tak berpuas hati, yang nak membunuh baginda Nabi SAW, minta semua siapa-siapa yang boleh membunuh ataupun membawa Rasulullah sama ada hidup atau mati, maka dia akan dapat ganjaran yang cukup banyak. Pada ketika itu Nabi SAW berehat di satu gua yang dinamakan Gua Thur. Dan ketika mana Nabi berehat dalam tu, cerita ni panjang lah, cuma Ustaz pendekkan. Ketika mana berada dalam Gua Thur ini, Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, pada ketika itu pintu gua itu diperintahkan oleh Allah untuk labah-labah buat rumah dia. Dah lah nak buat lama, tetapi tengok bagaimana dengan sekelip mata, dengan cepat rumah itu siap. Dan rumah ni dia taklah sekuat orang kata rumah-rumah yang lain. Tetapi bila difikirkan akal, ni orang-orang Quraisy sebut, kalaulah Muhammad masuk dalam ni, sudah pasti rumah labah-labah ni akan musnah. Tetapi disebabkan nampak elok, nampak cantik, tak ada macam terusik dan sebagainya, menandakan Muhammad ni, apa yang dikatakan oleh kaum musyrikin, kaum waktu itu kafir di waktu ketika zaman Rasulullah nak membunuh Rasulullah, mereka kata sudah pasti Muhammad tidak ada dalam gua ini. Nampak? Itu hebatnya Allah nak menyelamatkan siapa sahaja yang Allah kehendaki, Allah mampu. Jadi sebab itulah cerita Al-Ankabut, cerita labah-labah ni kita dengar dia sinonim dengan Nabi SAW disebabkan cerita yang kita dengar daripada kisah itu tadi. Sebab tu kita boleh tak nak membunuh labah-labah? Ini satu persoalan. Macam cicak tadi. Maka sekiranya dia membahayakan kita, kata ulama waktu itu, kalau kita boleh buang dia di tempat yang lebih elok, maka perlulah dilakukan begitu. Sebab labah-labah ni ada kategori-kategori dia lah. Kan Kelvin? Ada Ustaz ni minat juga National Geographic, selalu tengok. Kan memang minat sangat. Kalau dulu tak jadi ustaz, memang niatnya nak jadi doktor pakar National Geographic punya ni haiwan-haiwan. Tapi disebabkan Allah pilih jadi ustaz, jadi kita kekalkan hobi apa yang kita suka tu.
kita minat tengok. Sampai sekarang Ustaz akan tengok cerita tentang buaya, gajah dan sebagainya. Cuma bila kita tengok Al-Ankabut ni, laba-laba ni dia ada spesies-spesies yang cukup banyak. Cuma kita diminta untuk berhati-hati. Sebab itulah bila kita tengok Allah kata di dalam surah Al-Ankabut tadi ayat 41, laukanu ya'lamun, sekiranya mereka ini orang-orang yang ilmu berpengetahuan, yang menggunakan akal, maka apa yang Allah ceritakan tentang laba-laba ni Kelvin sebenarnya menjadi satu tanda kehebatan, keagungan Allah. Sebab kalau kita tengok banyak cerita tentang laba-laba ni yang boleh menjadi panduan kehidupan. Sebab tu kita sebagai manusia di DJT, Kelvin dan sahabat pendengar, apa sahaja yang berada di sekeliling kita, perhatikan. Kerana semua ciptaan Allah ni maha hebat. Dan semuanya ada hikmah yang tersendiri yang mungkin sama ada kita ketahui ataupun tidak. Tetapi yakinlah setiap apa yang Allah ciptakan. Sehinggakan khinzir, minta maaf Ustaz sebut khinzir, dalam bahasa Arab khinzir lah, dalam bahasa kita ni babi kan. Minta maaf Ustaz sebut, kadang-kadang kata Ustaz sebut berdosa Ustaz. Sebut tak salah, yang salah makan. Kadang-kadang kita ni alergik sangat kan. Ustaz tak baik Ustaz sebut khinzir ataupun babi. Dah nama bahasa Melayunya babi, takkan kita nak panggil monkey kot. Jadi babi tetap babi lah, khinzir adalah dalam bahasa Arab. Jadi sebut tak salah. Kena ulang balik sebut tak apa. Yang salah kalau kita hina orang, kita panggil dia dengan perkataan yang tu salah. Yang tu salah. Jadi yang salah ni makan. Jadi sehinggakan anjing, khinzir ini ada hikmah penciptaannya. Ada hikmah dia. Kerana itu umat Islam tidak dibenarkan untuk memakan, untuk menyentuh dan sebagainya. Ada hikmah yang tersendiri, yang pasti ada alasan yang bagi mereka orang Islam mesti tahu kenapa Allah mengharamkan sesuatu, Allah menghalalkan sesuatu. Allah benarkan sesuatu, Allah tak benarkan sesuatu. Dan apa yang kita dapat pada hari ini DJ Yati, sahabat-sahabat pendengar radio IKIM, Kelvin, kita kena faham bahawa dalam Islam ni, kalau kita hidup dalam keadaan berpaksikan syariat, bertunjangkan syariat, kehidupan kita akan sempurna. Sebab tu Allah tahu yang mana baik dan yang mana buruk. Jadi kita ikut flow. Senang hidup kita. Kalau kita tahu dah tadi, kalau kita katakan kita kena bunuh tikus yang boleh mencemarkan. Alhamdulillah, kita ni berjaya selesaikan kencing tikus. Tapi kalau kita sekarang ni makanan kita buang merata, kita jenis pengotor, tikus pun pening, dia ni pengotor lebih kotor daripada aku. Kan? Pergi dekat, kadang-kadang pergi kat pantai buang sampah. Pergi dekat ni, kita sendiri yang mencemarkan. Jadi tikus ni memang dia tidak ada akal, memang sifat dia pengotor. Jadi jangan salahkan tikus, salahkan mereka yang membuang sampah, yang berperangai lebih teruk daripada tikus. Kan? Ustaz, garang hari ni bukan garang, ni nasihat. Jadi sama-sama kita sila terasa. Jadi sama-sama kita menjaga bi'ah, menjaga kehidupan, sama ada di luar dan dalam rumah. Dalam rumah kita kena bersihkan supaya cicak terjadi tidak memudaratkan kita. Kan? Kemudian kalau kita hari ini nampak benda-benda yang boleh memudaratkan, pada waktu itu ada kelonggaran-kelonggaran yang dibenarkan dalam syarak seperti mana yang disebutkan tadi. Allahu Akbar. Terima kasih banyak doktor. Satu ilmu yang sangat baik walaupun sekecil-kecil soalan daripada Kelvin. Maksud kalau Kelvin kata nak tanya soalan tu, saya rasa macam Kelvin tanya soalan tu. Tapi bila diutarakan pada doktor ada jawapan yang sangat baik, yang tuntas, yang mana daripada situ juga datang banyak ilmu kepada kita semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak doktor. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi doktor untuk persoalan lain daripada Kelvin. InsyaAllah. Terima kasih banyak doktor. Bertemu lagi minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dihempas ke lombang, dilemparkan angin, terkisah ku bersedih, ku bahagia. Di indah dunia yang berakhir sunyi, langkah kaki di dalam rencananya. Semua berjalan dalam kehendaknya.
yang